Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi wa ashabi kiram. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahillazi hadana bihadza dinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa inna asdaqa hadisi kitabillah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulli umuri muhdasatiha fakulli muhdasati bid'ah fakulli bid'atin dalalah fakulli dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya qadi al hajat, na'udzubika ya Allah min al bala wal waba wal fahsya wal munkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Pengerusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat saya hadir ke Surau As-Salihin, surau orang-orang soleh ni. Masya Allah, hebat. Mudah-mudahan. Dan Alhamdulillah, buat pertama, saya rasa kali kedua saya ke sini. Dulu, lama dah saya ada sekali Maulidur Rasul, forum. Ya? Siapa? Surau ni kesiap saya. Masa itu forum, berdua dengan Ustaz Muhyiddin. Lama dah, tahun bila saya tak ingat. Surau lama, surau ni lah, dekat bawah kan. Sebelah ni rumah saudara Ayub, saya. Dia dah pindah. Betul lah. Jadi Alhamdulillah dapat sekali lagi lah ni hadir bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada perkara-perkara yang dapat kita kongsikan sebagai manfaat untuk kita, bekalan kita, ataupun santapan makanan rohani kita dalam kita ni, dalam usaha mencari dan mencapai keredaan Allah. Di samping melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Nabi sangat suka majlis-majlis ilmu, sehingga Nabi kata dalam satu hadis, iza marartum fi riyadil jannah farta'u. Bila kamu melalui taman-taman syurga, Nabi kata singgahlah, singgah. Faqalu, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, fama riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman syurga tu? Faqala Nabi SAW, halaqatul zikr. Halaqatul zikir, halaqah zikir tu majlis ilmu. Kita ni ingat mengingati, tazkirah, samalah zikir, mengingat Allah dalam taman syurga. Dalam riwayat lain disebut halaqatul ilm, iaitu halaqah-halaqah ilmu. Ginilah kita duduk-duduk ni
Ini taman di taman-taman syurga. Bayangkan tuan-tuan, kalau di Madinah sana orang berebut nak masuk Raudhah. Raudhah kan. Maknanya berebut. Sebab di dalam situ dikatakan ganjarannya besar, ibadat solat, doa diterima, dimakbulkan dan sebagainya. Maka orang berebut datang ke Raudhah, jauh datang daripada Malaysia, pergi Masjidil Haram sana berebut nak masuk. Dan kita ini Raudhah juga kan, taman dan taman-taman syurga juga. Tapi tak berapa orang nak berebut selalunya. Biasa-biasa je kan. Tapi apa-apa pun, mudah-mudahan kita merebut apa yang Nabi SAW sebut sebagai taman syurga. Mudah-mudahan di dunia kita suka dengan taman-taman syurga, Allah tempatkan kita dalam syurga betul esok. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya Muhammad Nazri bin Abdul Samad. Saya asal daripada Pekanbaru, Pari Yusof. 25 km ni daripada rumah ke surau ni. Saya mengajar sekolah Bukit Naning. Bukit Naning. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya, kita pada malam ini, kitab yang saya bawa iaitu Ihfazillah Yahfazuka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Kita ada apa yang dia dikupaskan dalam kitab ini. Ada beberapa perkara yang agak besar yang boleh memberi satu inspirasi kepada kita melalui karangan Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Maka kitab ini membicarakan ihfazillah yahfazka. Kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Ini jalan untuk menuju kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya cita-cita dan keinginan yang besar dalam Islam yang perlu ada dalam diri kita ni, ada 3 perkara. Maknanya kita ni mengaku beriman kepada Allah melalui ucapan kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengucap kalimah syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruhnya, Rasulullah. Maka berimanlah kita. Bila beriman, kita tak boleh duduk saja je. Dah mengucap syahadah dah. Okeylah, dah beriman. Tapi di sana ada tuntutan-tuntutan yang perlu kita laksanakan sebagai orang yang beriman. Selain daripada kita mengucap kalimah syahadah itu, ada rukun-rukun yang perlu kita buat. Ini kita sedia maklum. Maknanya kita tidak sekadar mengucap. Dalam kitab ni juga disebut orang Islam tu ada beberapa tingkatannya. Ada beberapa kedudukan dia. Ada beberapa tabaqat dia. Maknanya ada orang Islam yang betul-betul Islam dan beriman dan beramal. Ada orang Islam yang sekadar mengucap syahadah saja, syariatnya tidak dilaksanakan. Ada juga. Jadi dalam kitab ini dia akan ada kupasannya. Jadi dia sebut sesungguhnya cita-cita dan tuntutan besar dalam Islam yang perlu ada dalam diri kita. Yang pertama, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita nak Allah cinta kita kan. Allah ni Maha Pengasih, penyayang. Seperti kita sebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Pemurahnya Allah, pengasihnya Allah. Segala nikmat yang ada kat dunia ni untuk kita, makhluk. Kan? Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, Allah kata, perhambakan diri kepada Allah. Hamba ni makna hamba lah. Taat, patuh. Itu hamba. Jadi maknanya tunduk, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuntutan. Kan? Kerana Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita ni. Dan juga yang sebelum kita pun
Umat-umat dulu pun sejak Nabi Adam alaihissalam pun Allah cipta juga. Sama. Tuhan yang sama. Allah yang cipta. Maka tidak boleh tidak. Kita kena patuh dan akur dan tunduk sujud pada yang mencipta kita. Termasuklah kita patuh dengan suruhan-suruhan agama melalui lisan Nabi SAW, melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dia kalamullah, kan? Jadi maknanya Allah suruh tunduk, patuh, patuh kepada Allah. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita, dengan menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah, maknanya taat secara total, keseluruhannya, patuh secara keseluruhan. Cara hidup kita penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek ibadah, maknanya dalam ibadah-ibadah khusus kita, amalan-amalan wajib kita, hatta dalam kehidupan seharian kita, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan, pekerjaan yang kita lakukan, tidak boleh lari daripada tunduk dengan suruhan-suruhan agama. Cara pakaian kita, menutup aurat, itu tanda kepatuhan kita, kan? Cara kita bercakap, cara kita bermuamalah, cara kita berniaga, tidak boleh tidak kita patuh dengan tuntutan-tuntutan agama. Tak boleh menipu, tak boleh berbohong, tak boleh menindas. Ini tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Allah kata allazi khalaqakum. Ini Allah jadikan kamu. Kita ni semua ni Allah cipta. Kita ni ada tuannya. Dunia ni Allah cipta. Dunia ni ada tuannya. Dan lalu ayat seterusnya Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Moga-moga. Ini moga-moga memang boleh jadi kenyataan. Bila Allah kata moga-moga, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Kita ni mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Boleh tak jadi orang bertakwa? Boleh. Itu namanya moga-moga. Dia dalam bahasa Arab ni ada disebut tamanna, harapan juga, kan? Angan-angan, cita-cita. Moga-moga juga, tapi tak sama, kan? Angan-angan, kan? Harapan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni duk berangan, tolong kalaulah aku ni boleh balik semula usia remaja, kan bagus kat dunia ni. Duk berangan, kan? Angan-angan, harapan juga ni. Manalah tahu, kan? Bangun tidur besok jadi muda semula. Tak mula sabar, kan? Mustahil, kan? Tapi itu harapan juga, angan-angan juga, kan? Angan-angan moga-moga aku esok bangun dia muda semula. Tapi nak ceritanya, itu tak akan jadi kenyataan. Harapan juga, keinginan juga, moga-moga jadi muda, tapi tak akan jadi kenyataan. Tapi bila Allah kata la'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi orang bertakwa, itu boleh jadi kenyataan, itu boleh dicapai. Melalui perkara ibadah-ibadah, melalui amalan-amalan khusus, melalui kriteria-kriteria yang kita akan sebut nanti. Lalu ayat seterusnya Allah kata apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Kan? Nak buktikan Allah ni pemurahnya Allah, pengasihnya Allah, kan? Allah ciptakan langit, menciptakan bumi ni. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi ni macam hamparan untuk kita duduklah, untuk kita tinggal, untuk kita diami, Allah sediakan. Was-samaa'a binaa'a. Langit itu seperti bumbung payungannya, kan? Macam rumah lah Allah cipta kita, dunia ni untuk kita, kan? Was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah turunkan apa lagi? Air, hujan daripada langit, kan? Hujan. Kita kadang-kadang hujan mengeluh, hujan aja kata. Bila nak teduh ni, baru basuh kereta, hujan lagi.
mengeluh saja. Sedangkan air hujan yang turun itu rahmat Allah, nikmat, dan kita kena sedar. Kita duduk kat dunia ni bukannya kita saja manusia. Ada tumbuh-tumbuhan yang juga makhluk Allah. Ada haiwan-haiwan yang juga makhluk Allah. Yang mungkin pada ketika itu makhluk-makhluk ni perlukan air. Kita mungkin dah cukup dah, air kat rumah cukup dah. Tak payah hujan dah ada air dah. Tapi mungkin pada waktu ini, waktu hujan turun, ada makhluk yang perlukan air pada ketika itu. Maka kita tak boleh kata, bila lah musim hujan, hari-hari mengeluh, nak kerja tak boleh, nak keluar, kan? Macam-macam lah, kan? Tapi hakikatnya kita berkongsi di dunia ni. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarat. Dan Allah keluarkan daripada bumi ni hasil mahsul yang cukup banyak, kan? Tanam pokok durian, tumbuh pokok durian. Tanam pokok sawit, keluar sawit, kan? Tanam pokok apa, keluar juga hasil mahsul. Nenas, keluar nenas. Sayur-sayuran, tanam, tumbuh. Itu namanya wa akhraja bihi minats thamarat. Dan dikeluarkan, wa akhraja bihi, dikeluarkan dengannya daripada bumi ini thamarat, hasil mahsul yang cukup banyak, kan? Melimpah ruah, kan? Macam-macam Allah keluarkan. Untuk apa? Rizqan lakum. Maknanya sebagai rezeki untuk kamu, untuk kita semua ni, untuk manusia. Orang beriman tak beriman dapat menikmati rezeki yang Allah beri. Maknanya sifat Allah, pengasih, penyayang. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka oleh yang demikian Allah kata, jangan cari Tuhan lain, jangan cari kitab lain selain Al-Quran, jangan cari ikutan yang lain selain daripada Allah dan Rasul. Maknanya Allah dah kata, jangan, fala taj'alu lillahi andada, jangan cari lain Tuhan yang lain untuk kamu tunduk, sujud, patuh dan akur. Wa antum ta'lamun. Ini sebenarnya kamu dah tahu dah. Sebab kamu dah tahu, sebab kita ni manusia, bukan kamu, bukan apa, kita dah tahu dah. Yang beri hujan tu Allah, yang tumbuhkan hasil mahsul Allah, yang beri udara ni Allah, dan apa saja yang kita ada di dunia ni milik Allah. Maka tak sepatutnya manusia ingkar akan suruhan Allah. Tak sepatutnya. Dan disediakan macam-macam. Tiba-tiba kita pula ingkar pula, kan? Bukan kita lah, mudah-mudahan. Suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Suruh sembahyang, tak nak sembahyang. Dulu nak sembahyang lah, PKP, rindu surau, rindu masjid. PKP kan, dengar azan tapi tak boleh pergi. Sedih dengar, kan? Depan rumah, sebelah rumah yang boleh sembahyang imam Bilal dengan Nuju. Ada imam tu, dia telefon saya, Ustaz, apa kata sembahyang senyap-senyap je Ustaz? Kita buat jemaah senyap-senyap, tak payah pakai mikrofon. Dia kata, tak boleh lah, akur lah. Itu dah pemerintah suruh tu, ada sebabnya. Ada hujah agamanya kat situ, bukan suka-suka tak bagi datang tu, kan? Sebab-sebabnya pun dia dah terangkan lah. Bukan suka-suka kita dilarang pergi ke masjid, surau, sembahyang berjemaah dan sebagainya, kan? Ada sebab. Waktu dia kata apa, kita bukan takut dengan makhluk, kita takut dengan Tuhan, Ustaz. Dah ada telefon kita. Dia telefon saya, dia cakap gitu pula dekat saya. Saya kata ginilah, bukan soal takut makhluk ke takut Tuhan. Bayangkan, saya kata, kalau tengah sembahyang, kita ni tengah sembahyang ramai-ramai, tiba-tiba terbakar surau ni. Imam kata apa? Imam berhenti sembahyang, lari. Imam kata, keluar, selamatkan diri. Kita agak-agak kita nak tunggu ke nak lari? Nak tunggu ke nak lari? Lari kan?
tunggu gentung kat dalam ni. Gentung lah seorang. Kalau ukur takut makhluk, kan? Jangan tengah sembahyang tu. Kalau kita kata nak takut dengan makhluk, api tu makhluk kan. Janganlah takut. Tunggulah. Imam dah lagi dulu. Imam dah lagi dulu lah. Contohnya kan. Nak ceritanya kita tak boleh ukur macam tu. Sebab rindu sangat kan masjid kan. Tapi ada perkara-perkara yang perlu dijaga. Tapi bila masjid dah buka pun tak berapa juga. Sama juga kan. Kecoh aja. Tapi mudah-mudahan dekat sini taklah. Tempat saya lepas PKP bila dibenarkan sembahyang, saf dia bertambah. Dulu 2 saf, 3 saf, 6 saf. Lepas PKP sebab jarak-jarak sembahyang kan. Sebab sembahyang jarak-jarak kan. Jadi bertambahlah saf dia. Orang ni tu juga kan. Cuma bezanya saf ni berjarak-jarak. Tapi hakikatnya kita sedarlah itu peringatan Allah nak beri. Sebab solat ni Allah punya. Solatnya Allah punya. Sebab tu kita baca doa lepas azan. Apa kita baca? Kita nak cerita yang solat ni Allah punya. Allah tentukan waktu ni kamu sembahyang kat masjid berjemaah. Tapi waktu-waktu begini kamu kena sembahyang di rumah. Kita baca doa selepas azan, kita kata Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sampai akhir. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Tuhan yang mempunyai seruan azan dan solat yang didirikan. Mempunyai itu maknanya memiliki. Seruan azan itu Allah yang miliki. Solat Allah yang miliki. Jadi Allah tentukan waktu-waktu ini kamu kena sembahyang di rumah. Waktu-waktu begini kamu kena tidak boleh. Itu Allah punya solat. Allah tentukan. Tapi tak bolehlah kita duk jadi hujah pula. Orang tak pergi masjid. Apa nak buat? Mam, kan? Saya bukan tak nak pergi masjid. Allah tentukan saya sembahyang kat rumah hari-hari. Begitu pula tak boleh. Tak jadi hujah gitu. Kan? Dia tak boleh. Ni sebab ada kekangan. Kekangan. Waktu-waktu PKP itu ada kekangan yang tak membolehkan kita solat berjemaah di masjid di surau. Ada kekangan. Penularan wabak kan. Itu kekangan. Kalau malas tu bukan kekangan. Malas tu bukan satu kekangan. Itu memang ada malas. Tapi nak ceritanya itu Allah beri ingat kepada kita kan. Rindu dapat juga akhirnya kan. Dengan kepatuhan kita jugalah kan. Cuma sekarang ni nampak macam ada meningkat pula kes-kesnya COVID ni ya. Baru nak selesa sikit. Selesa sikit tapi kita nak selesa sangat pula. Kan. Suruh berhati-hati, kurang berhati-hati dan sebagainya. Tapi harap-harap tak berlaku lah gelombang kedua dan sebagainya. Siksa tuan-tuan duduk kat rumah. Keluar ke depan, ke belakang, ke depan, ke dapur, lepas ke dapur lagi. Lepas makan lagi, lepas makan. Jadi apa kan? Jadi alhamdulillah kita syukurlah dapat kuliah semula macam ni. Jadi maknanya kita nak sebut tadi cita-cita dan tuntutan besar Islam ini dalam diri kita, pertama menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak capai tu macam mana nak jadi orang yang Allah cinta ni? Apa ciri-cirinya? Kemudian yang kedua, menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Taqarrub ila Allah. Hampir dengan Allah. Kita ni nak hampir dengan Allah. Bukan solat saja. Betul lah solat tu Nabi kata sujud tu waktu paling hampir dengan Allah. Sedangkan banyak lagi jalan-jalan atau cara untuk kita hampir dan dekat dengan Allah. Banyak mengingat Allah. Ingat Allah maknanya dalam kehidupan kita. Kita nak pakai baju, kita ingat Allah larang kita dedah aurat, maka kita pilih pakaian yang menepati syariat. Tutup aurat lelaki, perempuannya kan.
Mana dengan sebab kita mengingat itu, kita dekatlah, dekat dengan Allah. Kan? Hampir. Kan? Itu baru pakai. Nak makan, kan baca doa bismillah, dekat lagi dengan Allah. Mana banyak cara untuk kita dekat dengan Allah. Kan? Kita berniaga, kita jaga halal haram ni. Kita jaga perkara-perkara yang haram, menipu dalam timbangan dan sebagainya. Kan? Itu semua kita jauhi. Sebab kita jaga. Mana kita ingat Allah, kita dekatlah. Maknanya kita dekat dengan Allah. Nak mendekatkan diri. Dan banyak lagi dalam kehidupan kita. Kita bekerja, menjaga waktu kerja, tidak menipu dan sebagainya. Jadi maknanya jalan tu banyak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang cita-cita yang ketiga dia sebut menjadi salah seorang daripada kekasih serta wali yang dicintai oleh Allah. Wali, kekasih Allah juga, maknanya wali yang mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Orang-orang soleh mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Ini keinginannya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW meletakkan orang-orang soleh ini ada beberapa golongan. InsyaAllah kita akan kupas nanti. Cuma saya nak bacakan satu hadis daripada Nabi SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba mimma qataratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'udiyannahu wa la in ta'azani la'u'izannahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, para wali-waliku, maka seolah-olah dia sudah berani mengisytiharkan perang denganku. Mana kekasih Allah, orang-orang soleh, para ulama, ulama warasatul anbiya, waris para nabi. Allah kata siapa yang berani memusuhi golongan-golongan ini, umpama dia telah mengisytiharkan perang kepadaku. Yang main-main kan kita ni. Ada orang duk hina-hina nama Nabi. Nabi ini ulama-ulama ni lagi-lagi diperlekeh, direndah-rendahkan, mentafsirkan sesuatu sirah sejarah Nabi secara mengikut kehendak dan keinginan hawa nafsu. Tak boleh. Kita kena hati-hati. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa yang kita buat, itu satu jalan untuk kita taqarrub, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dekat, kan? Kita buat sesuatu amalan itu dekat, untuk dekat pada Allah. Ibadah itu dekat dengan Allah. Kita dekat nak raya korban ni, raya haji, korban pun mendekatkan diri pada Allah juga, kan? Melalui sembelihan, kan? Yang besar fadilat dan kelebihan-kelebihannya, yang menjadi tuntutan pula ibadah korban ni, sunat muakkad, sangat dituntut. Imam Syafi'i kata paling kurang setahun, seumur hidup sekali, paling kurang setiap tahun buat, kan? Tapi sekurang-kurangnya dia tuntutan sunat muakkad yang dituntut. Kadang-kadang orang kata susah lah sekarang ni, duit mahal, share mahal kata, 600, 700. Apa nilai 600, 700 ringgit tu?
Kalau itu boleh dekat dengan Allah, apa sangat nilai 600-700 ringgit? Kan Astro boleh bayar sebulan 100 ringgit, 200 ringgit. Astro boleh bayar pula. Bil telefon ni, internet, kat telefon pun internet, dekat rumah pun ada wifi. Macam-macam. Itu utilities yang dibayar dengan nilai yang tinggi tiap bulan. Tapi kalau dia kumpul duit untuk korban yang setahun sekali, agak-agak cukup lah. Cukup. Ada orang rokok boleh beli rokok. Ini tak ada wajah rokok, boleh lah saya sebut. Rokok boleh beli. Kotak berapa sekotak? Mahal. Berapa ringgit? Tahu bang? 17 ringgit bang. Mahal. 17 ringgit saja je. Tapi nak ceritanya, ibadah korban ni usahakan untuk buat tiap-tiap tahun. Kalau tak mampu dengan nilai yang ada kat Malaysia ni 600-700 ringgit satu bagian, banyak orang buat kat luar negara sana. Kan? Banyak kan yang buat 300 setengah je boleh dapat setahun. 300 setengah, apa sangat 300 tu dengan nilai untuk takarrub dekat dengan Allah, apa sangat. Ada tempat tak buat, tahun ni tak buat, dia kata SOP ketat sangat. SOP. Nabi kata apa? Ajruka alama as'abuk. Pahala kamu di atas apa yang lebih susah kamu buat, lebih besar lagi pahalanya. Pahala tu bila buat benda tu susah, SOP-nya ketat, tapi usahakan juga. Usaha juga, sebab orang pun nak buat, tak ada tempat. Masjid tak nak buat pula. Alamak, tahu ni. Ya, contoh. Surau ni buat tak? Buat kan? Tahniah. Dia nak ceritanya, ada sebab setengah tempat dia tak nak buat sebab dia kata SOP-nya ketat, nak mohon sana, nak mohon sini, nak kena. Tapi bila kita fikirkan, Nabi kata pahala tu lebih besar bila benda yang kita buat tu lebih susah lagi, ganjarannya akan lebih besar lagi. Korban tu dah besar dah ganjarannya, bila susah nak buat, kita usaha juga lagi besar dia punya fadilah dia. Jadi maknanya benda ni kan, nama pun korban, kena berkorban lah. Kan? Berkorban ni kan? Namanya pun korban, berkorban lah. Kan? Tapi nak ceritanya, fadilat tu akan lebih besar lagi kita dapat bila benda yang kita buat tu lebih susah. Makin susah makin besar. Macam sebenarnya subuh ganjarannya sama tak dengan zuhur? Tak sama kan, fadilat dia lah. Zuhur ni Nabi kata kalau sembahyang berjemaah, fadilatnya macam sembahyang panjang malam kan. Kita nak bangun sepanjang malam tak mampu kan? Tapi fadilatnya besar. Sembahyang isyak umpama separuh malam, Nabi kata. Sebab subuh susah nak bangun. Sejuk, hujan pula, lagi sedap. Naik subuh, nak subuh tu hujan. Ada kawan saya, kata lepas subuh dia hujan, dia tidur. Hujan dia kata sedap, dia tidur. Sekali air naik, lompat dia daripada katil. Dia tidur kan. Rumah dia telefon, tak jawab, tak sedar. Anak dia angkat telefon, tengok rumah tu air naik ke tak, hujan lebat ni. Sekali tengok naik betul. Lompat dia daripada katil, kabut dia. Nak cerita selingan dia. Tapi nak ceritanya subuh tu nak bangunnya susah kan, mujahadah kan. Sungguh nak bangun, nak tinggalkan tempat tidur, sebab ganjarannya lebih besar lagi. Sebab tu Nabi kata lebih susah, lebih besar lagi ganjarannya. Lalu hadis ini seterusnya menceritakan kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita lah. Dan hamba-Ku itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunat pun dia tak tinggal. Bukan yang wajib saja, bahkan yang sunnah pun dia usahakan. Banyak tak ibadah sunnah? Banyak kan? Dalam segenap kehidupan kita ni, Nabi ajar kita ni, daripada kita celik mata sampai kita nak tutup mata, nak tidur balik. Bahkan tidur pun Nabi ajar. Sempurnanya
Islam ini tak ada pada agama yang lain. Sempurnanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk tandas pun Nabi ajar. Sekecil-kecil benda, sekecil-kecil perkara. Bahkan nak pakai selipar pun Nabi ajar. Kanan dulu, buka kiri dulu. Sarung selipar, sarung kasut. Nak pakai baju pun Nabi ajar juga. Sarung kanan dulu, baru masuk sarung yang sebelah kiri. Buka yang kanan dulu, buka yang kiri dulu, baru yang kanan tu masa buka. Sampai sekecil-kecil benda pun Nabi ajar. Ini sunnah. Mana sunnah lah. Mana kita banyak dalam kehidupan kita ni. Nak keluar rumah, Nabi ajar ada doa. Baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Keluar bila-bila waktu pun baca doa. Doa tu Nabi ajar. Sunnah lah tu. Sunnah ni benda, perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW. Sama ada daripada kata-kata Nabi, min qaulin aw fi'lin, ataupun perbuatan Nabi. Kata-kata yang Nabi sebut tu sunnah. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, itu sunnah. Ataupun perbuatan Nabi sunnah, kita buat, kita dapat pahala. Bangun tidur membaca doa sebab Nabi ajar. Jadi maknanya pakaian pun sunnah, semua sekali. Jadi orang-orang ini yang Allah sebut, dia tidak mengabaikan ibadah-ibadah sunnah ni. Pada sembahyang solat fardu, solat sunat juga dibuat. Sehingga aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Mana Allah mendengar permintaan kita. Bila kita beramal mengikut apa yang Allah hendak, Allah sayang. Lebih-lebih lagi kita amalkan sunnah lagi. Sunnah kekasih Allah. Sayang pada Nabi itu dengan cara mengamalkan sunnahnya. Selain berselawat, banyak berselawat. Satu hari berapa banyak kita selawat? 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 2000 kali. Ini nak cerita jalan untuk menuju ke sayang, mencapai kasih sayang Allah dengan sayang kepada kekasih Allah. Selawat 1000, 2000 kali. Dekat tempat sekolah saya dah dilancarkan selawat satu hari 1000 kali. Semua guru, staf, pekerja swasta, semua petugas, warga sekolah solat selawat 1000 kali sehari. Nampak macam banyak, tapi bila buat rupanya sekejap aja. Baca 100, 200 kali selawat, berapa minit je? 4 minit, 5 minit. Ambillah selawat paling pendek sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paling pendek sekali. Kalau nak panjang boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak selawat-selawat ni. Cuma kita nak buat ataupun tidak. Itu je. Selain selawat waktu solat itulah. Jangan kata selawat juga, tapi waktu sembahyang aja. Taklah, janganlah sampai macam tu. Jadi maknanya di samping untuk menuju kepada cinta Allah, cinta kepada Nabi SAW melalui ibadah-ibadah sunnah. Sehingga Allah kata Allah akan mendengar, menjadi pendengar. Allah menjadi pendengarnya kita. Bila Allah sayang, Allah dengar permintaan kita, doa kita, keinginan kita, rintihan kita, mengadu kita pada Allah. Allah dengar. Sebab Allah kata Allah dah jadi pendengarnya. Dan aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya, ia memukul dengan, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Apabila ia meminta kepadaku, nescaya aku akan mengkabulkannya.
Dan apabila ia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku akan melindunginya. Maknanya itu maksud Allah jaga. Dengan sebab kita menjaga tuntutan yang Allah kehendaki, maka Allah jaga hak kita, Allah pelihara kita, Allah pandu hidup kita. Itu sebab nak mencari jalan tu sampai Allah pandu kita. Allah dengar rintihan kita, Allah dengar kita punya doa, Allah pandu, hidayah, petunjuk. Kan? Kita minta hidayah, minta petunjuk Allah. Kan? Pagi-pagi sembahyang subuh pun minta juga, Allahumma hdini fiman hadait, minta hidayah. Dalam apa? Surah Fatihah pun, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk Allah ni sepanjang masa. Yang kata-kata hidayah ni, orang Islam ni dah tak payah hidayah lagi, dah Islam dah. Yang perlu hidayah orang bukan Islam. Kita kata tak, bukan gitu. Kita ni pun sampai Fatihah tu pun jadi rukun, kan, yang padanya kita kandung doa minta Allah pandu kita, jadi rukun. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak dikira solat kalau kita tinggal baca Fatihah. Nampak? Sampai tuntutan. Dan di dalamnya ada doa minta Allah beri hidayah kepada kita. Azan ni apa? Saya nak berhenti sekejap lagi. Nak berhenti kejap lagi. Nak berhenti kejap lagi. Dia sampai isyak lagi. Ya. Isyak berhenti ya. Kuih sopi ya. Jadi dalam hadis ini ringkasnya memberi kepada kita satu gambaran secara awal ni untuk mengenali dan juga mengetahui kehendak-kehendak Allah, keinginan Allah, supaya kita ni Allah dengar apa dan Allah jaga dan sentiasa melihat kehendak kita, keinginan kita, kemahuan kita, menjaga kita, beri hidayah pada kita, beri petunjuk, dengar rintihan kita, dengar doa kita. Jadi jalan-jalannya banyak. Selain tuntutan taat pada Allah, pada ibadah-ibadah, perkara-perkara sunnah juga tidak boleh kita kesampingkan, kita tinggalkan. Kita kata kita buat solat fardu sudah, ini tuntutan Allah. Solat sunat ni tak payahlah, dia tak boleh. Itu tuntutan juga. Dan melalui hadis ini. Ini tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sekadar ini dulu sebagai gambaran awal untuk perbincangan kita seterusnya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini memberi manfaat kepada kita, kepada saya sendiri dan tuan-tuan. Mudah-mudahannya. Saya rasa sekadar itu dulu. Aqul qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.